Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak tahun 6 yang dirahmati Allah. Okey, pada hari ini kita sambung lagi tajuk berpuasa di bulan Ramadan. Okey, untuk hari ini kita sambung lagi. Okey, sebelum saya sambung, saya nak ulang kaji sedikit. Syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa wajib ke atas orang Islam. Yang pertama mesti orang Islam, yang kedua orang itu mestilah berakal, dan yang ketiga dia mestilah baligh, dan yang keempat orang itu mestilah mampu berpuasa. Okey, jadi untuk hari ini kita tengok perkara-perkara yang kita buat sepanjang yang perlu kita buat sepanjang kita berpuasa. Okey, yang pertama kalau kita tengok kat sini, kita mestilah bersahur. Kita mestilah bersahur. Okey, ketika bersahur kita perlulah niat niat untuk kita berpuasa pada hari itu. Okey, kalau kita tak niat, maknanya tak sahlah puasa kita tu. Okey, yang kedua, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau kita tengok orang tengah makan ke apa ke, seeloknya kita jauhkan diri kita. Yang ketiga, mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Sebagaimana yang kita tahu, banyak perkara-perkara yang boleh mengurangkan puasa kita, pahala puasa kita. Boleh mengurangkan pahala puasa kita, seperti mengumpat, buat perkara-perkara yang boleh membatalkan yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Okey, yang keempat, perkara yang kita boleh lakukan kalau kita orang kata nak pahala lebih, kita hendaklah membaca Al-Quran, sebab bulan puasa ni adalah bulan amalan. Siapa yang melakukan amalan di bulan puasa mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda. Jadi kita kena, pada bulan Ramadan ni lah kita bekerja-kerja untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Okey, kita boleh membaca Al-Quran. Ada orang kata, "Ustazah, saya tak pandai nak baca Al-Quran, macam mana ni?" Orang kata kita perlu, kalau kamu tak pandai baca Al-Quran, cukup sekadar kamu belajar membaca Al-Quran, itu pahala dia sangat-sangat besar. Okey, yang kelima, buka puasa. Maknanya dalam sepanjang kita berpuasa tu, jangan pula awak terlebih nak dapat pahala, tak perlu buka puasa. Tak. Tiba waktu dia kita kena berbuka puasa. Jadi bila kita buka puasa, kita disunatkan membaca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dan yang terakhir, nombor 6, perkara-perkara sunat yang kita boleh buat ialah solat tarawih. Jangan tinggal. Kalau boleh solat tarawih ni kita jangan tinggal, sebab pahala dia sangat-sangat banyak. Jadi bulan Ramadan adalah bulan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tinggalkan ibadah kepada Allah, amat-amatlah rugi, sebab pahala puasa ni hanya datang setahun sekali sahaja. Okey. Untuk muka surat seterusnya, muka surat 117, kita tengok rukun puasa. Rukun puasa dia ada 2 sahaja. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Yang pertama mestilah kita niat. Niat bagaimana? Ustazah rasa semua dah tahu dah, kalau darjah 6 ni memang tahu sangat-sangatlah apa niat puasa, iaitu kita boleh ulang semula. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Maknanya doa ni, niat ni adalah untuk diri kita sendiri. Kita tak boleh niatkan untuk orang. Sebab niat adalah dari diri kita sendiri. Setiap orang perlu niat, wajib niat. Kalau tak buat, maknanya batal lah puasa ni. Tak guna kita berpuasa. Okey, kalau kata tak ingat lah Ustazah, macam mana ni? Tak ingat dalam bahasa Arab. Kita baca dalam bahasa Melayu. Sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ataupun sahaja aku berpuasa pada tahun ini pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Okey, itu niat dia.
Okey, kalau boleh hafal. Untuk tahun 6 Ustazah nak hafal. Nanti buka sekolah Ustazah nak dengar sorang-sorang baca niat puasa. Okey, yang kedua kita rukun puasa ialah kita menahan diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Banyak perkara yang membatalkan puasa. Kita masukkan air ke dalam rongga, memasukkan makanan ke dalam rongga kita. Maksud rongga tu adalah anggota badan kita yang terbuka. Contoh hidung, mulut, kan? Kita tak boleh masukkan apa-apa. Kalau saja-saja pergi mandi, minum air, saja-saja je. Okey, itu boleh membatalkan puasa. Okey, perkara yang seterusnya perkara sunat. Sunat ketika berpuasa. Apa perkara sunat dia? Yang pertama, bersahur. Bersahur tu adalah perkara sunat. Disunatkan bersahur di hujung-hujung waktu. Jangan pula waktu azan baru nak bersahur, tak. Di hujung-hujung waktu maksudnya nak dekat-dekat subuh, nak dekat habis waktu bersahur kita disunatkan bersahur. Lepas tu nanti mesti ada orang tanya, Ustazah, kalau nak bersahur pukul 3 boleh ke? Boleh, tak ada masalah pun, tapi kita disunatkan mentakhirkan bersahur. Okey, kita tengok yang kedua tu kan, mentakhirkan sahur. Pertama tadi sahur, sunat bersahur. Semua orang sunat bersahur, tak kira waktu bila sahur. Kemudian mentakhirkan sahur tu merupakan sunat. Perkara yang sunat. Okey, dan yang ketiga menyegerakan berbuka. Jangan pula lama sangat orang dah azan tapi duk berdoa tu sampai ke 15 minit. Baru nak berbuka, tak boleh. Kita disunatkan menyegerakan berbuka. Doa tu kalau kita nak berdoa, bukannya kata nak dekat berbuka je kita berdoa. Sepanjang waktu kita berpuasa tu kita perlu berdoa. Dekat buka tu kita doa lah. Kata sebelum orang azan tu kita duduk dekat tempat meja tu, kita berdoa. Berdoa bila orang azan kita makanlah. Okey, yang keempat disunatkan berbuka dengan rutab ataupun tamar. Dalam bahasa Melayu kita sebut kurma lah. Kalau siapa-siapa yang berbuka, dengar je orang azan, ambil kurma, bismillahirrahmanirrahim, baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ana rizqika aftartu bila rahmatika ya arhamar rahimin. Kita makan buah tamar tu, buah kurma tu. Itu merupakan sunat. Bila perkara sunat ni, di situnya ada pahala yang kita dapat. Okey, dan yang kelima, berdoa sebelum berbuka. Bukannya dah berbuka baru kita bekerja-kerja nak berdoa. Tak. Sebelum berdoa, duduk dekat meja dalam 10 minit, 15 minit sebelum berbuka, kita duduk kat meja ramai-ramai dengan keluarga, kita berdoa. Kita nak apa? InsyaAllah Allah akan kabulkan segala doa-doa kita. Okey. Yang seterusnya yang terakhir untuk hari ini iaitu syarat sah puasa. Apakah syarat sah puasa? Yang pertama tadi yang sama macam yang saya terang tadi, syarat wajib berpuasa tu ialah Islam, mumayyiz, berakal. Yang keempat, suci daripada haid, nifas dan juga wiladah. Dia lebih kurang sama je. Yang pertama, orang tu mestilah Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ni maksudnya orang yang boleh membezakan yang mana baik, yang mana buruk, mumayyiz. Yang ketiga, berakal. Yang berakal. Dan yang keempat, suci daripada haid untuk wanita, nifas dan juga wiladah. Okey. Kita tengok yang bawah tu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa? Yang pertama, kita tengok yang bawah dulu, belah kanan, melakukan jima' di siang hari. Jima' ni maksud dia orang yang telah berkahwin, dia bersetubuh dengan suami isteri di siang hari, terbatal puasa dia. Okey, yang kedua, muntah dengan sengaja. Saja-saja je pergi korek letak dalam tangan dalam mulut nak bagi muntah. Itu pun batal puasa kita. Yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Ini memang sahih lah, memang saja makan dan minum tu dengan sengaja. Kemudian haid, nifas dan juga wiladah. Haid bagi orang perempuan, nifas pun bagi orang perempuan, wiladah pun bagi untuk orang perempuan. Nifas ni maksud dia orang yang berpantang, orang yang baru melahirkan, zuriat, dan wiladah, orang yang bersalin. Okey, kemudian mengeluarkan air mani dengan sengaja. Saja je buat keluarkan air mani dia, itu pun batal puasa. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka.
Contoh saja je letak apa-apa, letak dalam mulut, dalam hidung ke apa ke, nak bagi orang kata contoh masukkan air dalam mulut, dalam hidung, lepas tu terus masuk ke dalam badan kita, tu boleh, itu pun batal puasa. Kemudian yang seterusnya murtad, orang yang keluar daripada Islam, itu pun batal puasa. Dan yang terakhir gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Orang gila memang tak wajib lah dia berpuasa, tiba-tiba jadi gila, batal puasa dia. Kemudian dia minum arak, mabuk, batal puasa. Pengsan sepanjang hari, itu juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi Ustazah rasa cukup untuk hari ini, dan untuk seterusnya Ustazah nak anak-anak buka modul PDPR tahun 6 yang Ustazah bekalkan. Ustazah nak buat untuk ulumul Quran sehingga habis, dan ada satu lagi yang terakhir tu jawi, cuba buat, cuba buatkan cuba buat kata ejaan, Ustazah nak kukuhkan ejaan jawi, cuba buat, boleh, anak-anak boleh buat. Ustazah doakan semoga semuanya mendapat ilmu yang barakah, semoga anak-anak dilapangkan dada, diterangkan hati, insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.